Rasulullah kata, tak apa, kau harus yakini Allah sentiasa dia melihat kau. Mana tak ada alasan aku tak kena. Tapi kalau kau kata tadi, makna boleh ke kita melihat Allah? Makna kamu tak pakai yang satu lagi. Kamu tak yakin ke Allah yang bagi kau lihat maknanya? Rasulullah nak suruh kita yakini Allah melihat. Kalau kau tak dapat yakin kau melihat Allah, kau yakini Allah melihat. Sama juga sebenarnya. Sebab engkau melihat dengan penglihatan siapa sekarang ni? Betul? Adakah engkau ada penglihatan? Dia akan kembali balik bila engkau duduk balik yakini Allah melihat, engkau baru kau akan dapat melihat Allah balik. Hebatnya hadis ni. Kalau kita kaji balik lah kan, tak bijaksananya Allah Ta'ala ajar pada Nabi dia. Perkataan yang keluar daripada mulut Nabi pun daripada Allah. Kalau kau tak dapat yakin pada lihat Allah, kau yakini aja bahawa Allah tahu, Allah melihat dalam dia. Kan? Mana yakini tadi. Bila kau yakini pula, kau akan dapat balik, lihat balik perkataan pertama balik. Sebab yakini itu tadi adalah penglihatan. Yakin tu tadi, ya tu dua titik, dua mata. Ya dengan kaf nun. Yakin tu dua mata. Yakin ya tu engkau melihat dengan penglihatan Allah. Zahir dan batin, dua titik. Kau nampak, ya Allah, baru kau nampak Allah. Nanti punya yang melihat Allah, yang tahu Allah hanya Allah. Engkau tak memiliki penglihatan. Jadi kita melihat, yakini kita melihat dengan penglihatan Allah, kembali kita dapat melihat Allah. Kembali balik. Nampak? Subhanallah. Jadi tak ada alasan kita mengatakan kita tak melihat Allah, kita tak boleh solat, kita tak boleh buat baik. Dan bila kita dah melihat Allah, kita yakin kepada Allah, kita akan buat sesuatu tu demi wajah Allah, bukan demi nak ganjaran tu, ganjaran ni. Sebab kita dah yakini, kita dah melihat Allah, kita tak mahu yang lain. Sebab kita dah tahu nikmat yang paling besar ialah irji'i ila rabbiki, di sisi Allah. Jadi kita kecapi nikmat-nikmat lain, kita akan tukarkan. Ya Allah, kalau dalam surga ni nikmat, engkau lagi nikmat. Kita dah ajar gitu. Ya Allah, kalau ni sedap, engkau lagi. Pemandangan ni cantik, engkau lagi indah cantik. Ya Allah, aku nak lihat wajah engkau. Jangan engkau hijabkan aku dengan pandangan yang kau jadikan ni. Ya, Allah jadikan indahnya tadi kawasan ni. Di luar surga tu pun dah indah dah, sampai bidadari kita lupa pada Allah. Tak, kita di dunia kita dah ajar diri kita. Kalau nampak cantik macam mana, kita akan nampak kecantikan kau lagi, ya Allah. Hingga benda ni tak boleh akan menggugat kita lupa pada Allah, kita sentiasa tauhid. Kita dah diajar gitu. Ini yang kita cari. Kita nak cari orang yang begini. Sebab sahabat Nabi dia menjumpai, mana dia telah duduk dengan Rasulullah, dia nampak. Kita setiap zaman Rasulullah kata ada pembimbing yang dinamakan di bahasa kita wali Allah ataupun ahli sufi yang sebenar, yang hakiki. Jangan sufi upacara tau. Sufi upacara ni dia buat upacara dia, lepas habis upacara dia pun lalai balik. Kan? Itu sufi upacara. Ada satu lagi tu sufi yang nak harta, ada juga. Dia buat ada kepentingan lain. Kita nak sufi yang hakiki, yang membicara tentang hakikat Allah je. Dia tak mau cerita macam saya tak nak cerita lain. Sebab saya dah tahu hakikatnya tu, cerita pasal dia. Apa pun cerita, hakikat dah sampai hakikat, saya tetap bawa Allah. Tak ada yang lain. Nampak benda ni, kita nampak Allah dulu. Nampak apa pun, dia tidak akan mempengaruhi. Kita nampak dia yang menciptakan. Kita tak nampak benda. Gitu saya. Itu maknanya sufi hakiki yang kita nak bersama, mana kita cari. Dia ni lah yang akan menolong umat sesuatu zaman tu. Tapi siapa yang tak menjumpai, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, matinya kafir seperti mati kafir jahiliyah. Rasulullah pesan pesan. Hendaklah pesan kita ni, kita ke anak cucu kita kena ketahui pembimbing rohani kita yang boleh bawa kita kenal. Jangan sampai anak-anak kita, isteri kita, jangan kita hantarkan kepada orang yang kita kena hantar kepada orang yang boleh bagi dia kenal.
Kalau kita rasa tak confident, kita lah sendiri. Kalau kita dah tahu, kita yang didik anak isteri kita, cucu cicit kita untuk kita jangan harapkan. Sebab kita dah faham kan. Kita tengok keliling pun ceritakan balik-balik ganjaran balik. Allah tu tak mana dia dudukkan. Tu tadi. Bukan kita nak kata benda ni tak betul, tapi kita kena bagi tahu makrifat kita sebenar adalah innalillahi, bukan kita punya makrifat syurga ataupun takut kepada selain. Makrifat kita Allah. Tak nak lupa kepada Allah. Lupa tu lebih azab daripada azab. Kalau dapat Allah tu lebih nikmat daripada syurga. Mat dan Allah. Tu pasal kalau orang misal kata yang tadi ayat tadi kata kalau kiranya kat dunia itu akma, buta tu maksud Allah Ta'ala bukan mata dia ni buta. Allah maksudkan tadi ayat tu dia tak kenal Allah, dia tak mau cari pergi jumpa menuntut betul-betul, minta kepada Allah, tunjukkan ya Allah orang boleh bimbing aku kenal kau ya Allah, pembimbing rohani. Ulama sufi yang hakiki, tunjukkan aku ya Allah, ahli sufi yang hakiki supaya aku. Dia tak sungguh-sungguh macam tu kan. Ini macam mana umat Islam nak jadi kuat bila kita sendiri dengan Allah jahil. Tapi tengok sahabat-sahabat tabi'in, wali-wali Allah, dia tak takut dengan siapa bila dia dah kenal Allah. Kalau dia kata dia nampak orang-orang yang bukan Islam ni, musuh-musuh ni, dia nampak macam apa saya cakap tadi, macam goli, macam meja hidangan lah. Dia boleh campak gitu je lah. Dia boleh buat main orang kafir, iblis ni, dia boleh buat main lah. Dia boleh tipu apa. Ibarat gitulah. Macam meja bilangan lah. Tak? Dia boleh ngap-ngap senang-senang. Wali-wali Allah. Tapi dia sentiasa dengan Allah. Dia tahu. Tapi dia tetap tunggu arahan daripada Allah. Walaupun dia boleh buat gitu, ada kekuasaan Allah bagi, tetap dia dengan Allah. Dia nak, walaupun Allah bagi dia kekuasaan, dia contoh wali ni karamah kan, dia boleh, tapi dia tak nak gunakan, dia takut tanpa izin. Macam Nabi-Nabi dah, dia mujizat kan, dia bekalkan mujizat Nabi special daripada Allah, tapi dia tak sikit-sikit pakai. Dia akan tunggu, minta, dia dah ada ni mujizat, dah ada, dah boleh dah, tapi dia tetap ya Allah bila masa sesuai ya Allah kau tetap. Akhlak dia tadi. Nampak? Itu yang mahal dia tadi. Jadi dia tak ada kerisauan para wali Allah. Dia yang risaunya orang istilah sekarang ni, masyarakat kita gini, banyak tak nak menuntut kepada Allah SWT. Jadi, itu pasal saya tekankan banyak, kembalilah balik. Janganlah kita jahil pada Allah. Sikit amal disusuli dengan kenal kepada Allah, faham kepada Allah, lebih baik daripada banyak amal tapi tak kenal Allah. Rasulullah maksudkan gitu. Sebab Allah tu dia memandang kepada itu tadi, segumpal tadi, segumpal dalam diri manusia tu Rasulullah kata ada segumpal. Kalau baik-baik, so saya bagi tahu tadi itu apa dia, Rasulullah kata qalbun. Tapi kita ingat kolbun, kita ada hati, kita ingat baik. Bukan. Yang banyak dikatakan kolbun yang salim tu adalah orang tu dia dah kenal diri dia, dia kenal Allah. Baru ada kolbun salim. Dalam diri kita tak ada hati lah. Mana ada hati? Jantung ada lah. Tapi bila kita dah kenal diri, kenal Allah, ada istana satu khas. Itu dia panggil kolbun. Ya, berdasar tak tertanya lah, pakar jantung, mana ada hati manusia? Mana ada ke? Ada. Dia tak dapat cari. Cuma dia bagi sebutan hati dia apa gini kan. Ada jantung. Tapi bila special perkataan tu tadi adalah orang yang betul-betul dia kenal diri, kenal Allah, dia ada satu istana timbul. Dia gaib. Kalau di Sulu tak nampak, dia gaib, ada satu kolbun yang suci, jernih. Tak dapat dilihat dengan alat apa pun. Tapi Allah anugerahkan special nur. Bila orang dah kenal diri, kenal nur tu keluar daripada jantung dia tadi, bercahaya, dia suluh semua tu,
jadi baik semua. Dia mendengar yang baik, dia melihat yang baik, dia keluar yang baik. Dia dah kenal Nur Muhammad tu tadi. Jadi tu tadi. Jadi sekian dulu ya. Mana ada pertanyaan, kongsian Ustaz Wan, Pak Amin, ada kita buka sikit lah untuk Hashim. Bismillah. Ada